Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, bagi pelajaran amali agama pada kali ini, cikgu akan teruskan lagi tajuk pelajaran mengenai tentang solat sunat. Jadi solat sunat yang sudah kamu pelajari pada pelajaran yang lepas ialah tentang solat sunat hajat. Kemudian tentang solat sunat duha. Jadi seterusnya kita ni akan sambung lagi pada hari ini yang ketiga, iaitu tentang solat sunat rawatib di dalam muka surat 24 di dalam kitab Amali Ugama Darjah 4. Jadi apa yang cikgu harapkan kepada semua murid-murid, sila ambil perhatian dan dengarkan apa yang akan cikgu jelaskan tentang tajuk pelajaran pada kali ini, iaitu solat sunat rawatib ataupun sembahyang sunat rawatib. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan solat sunat rawatib itu? Solat sunat rawatib ialah sembahyang sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu. Jadinya sembahyang sunat rawatib ini sembahyang sunat 2 rakaat yang kita ni lakukan sebelum dan selepas sembahyang fardu. Sebagai contoh, kalau kamu perhatikan setiap kali kalau orang datang ke masjid, kalau selepas saja azan dilaungkan, kamu akan nampak jemaah yang datang itu, orang ramai yang datang itu, termasuk indung kamu, diorang akan berdiri melakukan sembahyang sunat. Jadinya yang diorang sembahyang sunat itu dipanggil sembahyang sunat rawatib. Kemudian selepas membaca doa, selepas selesai sembahyang, kamu akan lihat lagi orang ramai termasuk indung kamu akan berdiri lagi semula melakukan sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat itu pun juga dipanggil sembahyang sunat rawatib. Jadi secara ringkasnya, sembahyang sunat rawatib ini sembahyang sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas sembahyang fardu. Termasuklah di sini sembahyang fardu ini termasuklah sembahyang fardu Jumaat. Ingat Baik. Solat sunat rawatib terbahagi kepada 2 bahagian. Jadinya sembahyang sunat rawatib ini ada 2 bahagian. Yang pertama dipanggil sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sunat muakkadah ini ialah sunat yang sangat digalakkan dan dituntut oleh agama, kerana ibadat ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya sunat bahagian yang pertama di dalam sunat rawatib ini dipanggil sunat muakkadah. Jadi apa maksud sunat muakkadah ni? Sunat muakkadah ni sunat yang sangat digalakkan dan dituntut oleh agama. Kerana apa? Kerana ibadat sunat rawatib ini, ibadat ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dibuat oleh Nabi kita ni Nabi Muhammad. Sebab itu dipanggil sunat muakkadah, sunat yang sangat digalakkan dan dituntut oleh agama. Okey. Solat sunat rawatib muakkadah ada 8. Jadi sembahyang sunat rawatib yang muakkadah ni ia ada 8, iaitu yang pertama 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. Yang ketiga 2 rakaat selepas solat fardu zuhur. Yang keempat 2 rakaat selepas solat fardu maghrib. Yang kelima 2 rakaat selepas solat fardu isya. Yang keenam solat sunat witir selepas solat fardu isya. Yang ketujuh 2 rakaat sebelum solat fardu Jumaat. Dan yang ke-8
2 rakaat selepas solat fardu Jumaat. Jadinya solat sunat rawatib yang muakkadah ni ia ada 8 tadi seperti yang cikgu bacakan tadi. Jadi ia ada 8 semuanya. Jadi ingat solat sunat rawatib muakkadah ada 8. Kemudian bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua di dalam solat sunat rawatib iaitu sunat ghaira muakkadah. Sunat ghaira muakkadah. Kalau yang bahagian pertamanya tadi dipanggil sunat muakkadah. Ini yang kedua, bahagian yang kedua sunat ghaira muakkadah di dalam bahagian solat sunat rawatib. Jadi apa dia sunat ghaira muakkadah ni? Sunat ghaira muakkadah ialah sunat yang digalakkan oleh agama, tetapi kuat galakannya tidaklah seperti sunat muakkadah kerana ibadat ini tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kalau kamu perhatikan bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua, bahagian pertama sunat muakkadah, bahagian kedua sunat ghaira muakkadah. Kalau kamu lihat bezanya, perbezaannya ialah kalau yang pertama tadi sunat muakkadah, ia sangat dituntut kerana selalu dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau sunat ghaira muakkadah, ia digalakkan tetapi indah kuat galakannya tu sama macam sunat muakkadah. Sebab apa? Sebab ibadat ini tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingati saja, kalau sunat muakkadah digalakkan kerana selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi kalau sunat ghaira muakkadah, sunat yang digalakkan juga tetapi ibadat ini jarang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingati perbezaannya tu. Okey. Solat sunat rawatib ghaira muakkadah ada 5. Kalau tadi solat sunat rawatib muakkadah ada 8. Kalau solat sunat rawatib ghaira muakkadah ada 5 sahaja, iaitu yang pertama 2 rakaat lagi sebelum solat fardu zuhur. Yang kedua 2 rakaat lagi selepas solat fardu zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sebelum solat fardu asar. Yang keempat 2 rakaat ringan, yakni ringkas sebelum solat fardu maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum solat fardu isya. Jadi solat sunat rawatib ghaira muakkadah ada 5 sahaja, seperti yang cikgu bacakan tadi sembahyang-sembahyangnya. Okey. Seterusnya, untuk peringatan kamu, solat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum solat fardu dinamakan qabliyah. Solat sunat rawatib yang dikerjakan selepas solat fardu dinamakan ba'diyah. Jadi ingat kalau kamu melakukan sembahyang sunat rawatib ini sebelum sembahyang fardu, dinamakan solat sunat rawatib itu dinamakan qabliyah. Qabliyah. Kemudian kalau solat sunat rawatib yang kamu kerjakan selepas sembahyang fardu dinamakan ba'diyah. Jadi supaya kamu kenal kalau sebelum sembahyang fardu kamu melakukan sembahyang sunat dipanggil qabliyah. Tetapi kalau selepas sembahyang fardu kamu lakukan sembahyang sunat rawatib itu dipanggil ba'diyah. Okey. Jadi untuk pelajaran
amali pada kali ini. Sampai sana saja, di mana apa yang dapat cikgu ringkaskan tentang sembahyang sunat rawatib ni, ia sama juga macam sembahyang sunat yang lain, ia sunat dilakukan. Kalau kamu lakukan, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu tinggalkan, indah dapat apa-apa. Indah juga berdosa, tapi kan indah tak dapat pahala tu. Jadi kalau mau dapat banyak pahala, cuba amalkan selalu sembahyang sunat ya. Termasuklah sembahyang sunat rawatib. Jadi apa tadinya cikgu sembahyang sunat rawatib ni? Sembahyang sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas sembahyang fardu. Baik. Jadi sampai sana saja untuk pelajaran amali agama pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang cikgu terangkan ini dapat dipahami, dan jika sekiranya ada persoalan yang kurang jelas, sila bertanya kepada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.